Adakah pemfitnah malu untuk insaf? Minggu lalu, Kerajaan Perpaduan Madani mengumumkan akan meminda Akta Tabung Haji TH bagi menambah baik pengurusan dan kecekapan lembaga TH. Demikian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata rang undang-undang RUU pindaan akta berkenaan akan dibentang di Parlimen selewat-lewatnya pada sesi Parlimen awal tahun depan. Kerajaan akan meminta Akta TH bagi memenuhi maksud maqasid bukan sahaja pengurusan tetapi juga kecekapannya untuk berfungsi memberi penghayatan kepada ibadah umat Islam. Kita akan cuba. Kalau tak sempat sesi Parlimen November ini, saya cuba awal tahun depan akan dibentangkan. Katanya pada majlis sambutan ulang tahun ke-60 Lembaga Tabung Haji. Pada Januari 2021, bekas Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyatakan satu usaha sedang dijalankan kerajaan ketika itu serta Kementerian Keuangan MOF untuk menyemak semula ketetapan jaminan kerajaan termasuklah kemungkinan pindaan ke atas Akta 535. Ketetapan jaminan kerajaan itu sekaligus menyentuh Seksyen 24 Akta 535 yang antara lain menjelaskan bahawa setiap sen wang yang didepositkan oleh para pendeposit ke dalam TH adalah dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, kerajaan akan menyerahkan semula aset Lembaga Tabung Haji yang diletakkan di bawah syarikat bertujuan khas atau SPV Kementerian Keuangan MOF kepada TH. Menurut Anwar, keputusan itu dibuat selepas MOF berpuas hati dengan isu pengurusan dan tata kelola yang berbangkit sebelum ini. Selain prestasi keuangan TH yang terus memulih, khususnya selepas bergelut isu kepinjangan sebelum ini. Beliau berkata penyerahan semula aset TH itu juga membuktikan dakwaan pihak tertentu kononnya aset TH yang diletakkan di bawah SPV sudah diserahkan kepada pemilikan bukan Islam adalah tidak benar sama sekali. Selepas meneliti, saya sudah memberitahu dari awal sejak ambil jawatan ini, sebaik TH diurus dengan baik dan meyakinkan, maka MOF akan memulakan perbincangan menyerahkan semula aset yang kini diamanahkan kepada SPV kepada TH. Ini juga untuk mematikan fitnah kepada Menteri Keuangan ketika itu. Kononnya sudah memindahkan aset ini kepada bukan Islam, katanya. Sementara itu, ketika diajukan isu sama, Anwar menjelaskan perbincangan antara pihak terkait termasuk TH dan MOF akan dijalankan bagi menyelesaikan segala urusan pemindahan semula aset berkenaan. Semua aset di bawah SPV akan diserah kepada TH. Kita sudah mula dan arah berbincang. Mungkin diambil secara berperingkat untuk memastikan pemulangannya itu baik. Tetapi ia sendirinya menjawab segala tomahan dan fitnah sebelum ini bertahun-tahun dan berbakul-bakul fitnah mengatakan ia dijual. Ia tidak dijual, masih kekal dan sebagai satu amanah. Sekarang MOF sedang berunding daripada segi kos dan tanggungan semuanya, ujar Anwar. Untuk rekod, pada tahun 2018, TH memindahkan aset yang tidak menguntungkan yang bernilai kira-kira 19.9 bilion ringgit kepada urus harta jamaah sedia berhad atau urus harta jamaah SPV yang dimiliki Kementerian Keuangan bagi memantapkan kedudukan keuangannya. Aset yang dipindahkan itu terdiri daripada gabungan pegangan ekuiti, hartanah dan aset peladangan yang tidak tersenarai. Aset hartanah yang dipindahkan ke urus harta jamaah termasuk 0.63 hektar tanah di Tun Razak Exchange atau TRX. Sebagai pertukaran kepada aset itu, urus harta jamaah menerbitkan 10 bilion ringgit sukuk 7 tahun dan saham boleh ditebus, boleh ditukar saham atau RCPSI berjumlah 9.90 bilion ringgit. Terbitan sukuk oleh urus harta jamaah itu telah memberikan TH pulangan sebanyak 4.0% atau lebih kurang 8 juta ringgit setahun. TH mempunyai hak penolakan pertama untuk mendapatkan semula aset daripada urus harta jamaah sekiranya aset-aset berkenaan memenuhi strategi perniagaan TH dan nilai tambah yang akan memberi manfaat kepada pendeposit. Sebelum perstrukturan semula, liability TH melebihi aset sebanyak 10 bilion ringgit yang menghalang TH membayar hibah kepada pendepositnya. Akta Tabung Haji 1965 mensyaratkan hibah atau dividen tidak boleh dibayar jika tanggungan, hutang atau liability TH melebihi aset sedia ada. Jom channel ingin berkongsi beberapa fakta tentang SPV. Pertama,
pertama, syarikat tujuan khas SPV ditubuhkan untuk menjalankan projek tertentu, biasanya berkenaan dengan pelaburan dan dalam tempoh yang ditetapkan. Kedua, SPV biasanya dikawal ketat dan hanya dibenarkan untuk membiayai, membeli dan menjual aset. Jika ia bankrupt, ia tidak akan menjejaskan syarikat induk. Ketiga, lesen yang dikeluarkan di Malaysia untuk SPV adalah sah untuk tempoh yang boleh berubah di antara 12 tahun dan 99 tahun bergantung kepada keperluan projek yang dilakukan. Manakala yang terakhir, yang keempat, SPV akan diserap kepada pemilikan kerajaan Malaysia pada pengakhiran projek itu. Yang pasti, TH akan membentuk jawatan kuasa khas bagi menyelaras perbincangan proses penyerahan semula aset institusi itu yang sebelum ini diletakkan di bawah syarikat bertujuan khas SPV Kementerian Keuangan. Persoalannya di sini, tidakkah para pefitnah merasa malu dengan Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa atas semua fitnah yang dilemparkan terhadap beliau selama ini? Tidakkah mereka merasa bersalah terhadap tabung haji kerana memperbodohkan umat Islam dengan pelbagai tuduhan dan tomahan? Malah paling memalukan, yang sudah kalah sama fitnah masih juga tidak serik menyambung agenda benih kebencian tanpa ingat tentang azab yang menanti di akhirat kelak atau malu untuk insaf. Kan dah kena saman lagi? Tidak mengapa, Walaun akan tadah temilu untuk membela si penyebar fitnah kerana ulama kaki fitnah itu adalah pemegang kunci syurga menurut Walaun. Seeloknya cabut kopiah dan serban kalian. Ia memalukan agama. Berhentilah menunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati